Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sementara kita menanti masuknya waktu solat, kita isi sedikit masa kita dengan tazkirah ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, syukur kehadrat ilahi, kita dapat datang awal solat Jumaat pada tengah hari ini. Ini kerana datang sembahyang Jumaat awal mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Ada satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaumul jumu'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah yaktubuna al-awwal fal-awwal." Kata Nabi, pada tiap hari Jumaat akan ada pada tiap-tiap pintu masjid malaikat yang bertugas, yang mana malaikat ini akan menulis nama setiap orang yang datang sembahyang, seorang demi seorang. Dia lebih kurang SOP jugalah, ada yang mencatatkan satu persatu. Fa idza jalasa al-imam tawaw suhufa wa ja'u yastami'una dhikrah. Kata Nabi, apabila khatib naik saja mimbar, malaikat akan tutup buku pendaftaran, duduk di depan mendengar khutbah bersama sidang Jumaat. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Artinya, tuan-tuan yang datang awal, sebelum khatib naik mimbar, nama tuan-tuan telah pun direkodkan. Bukan dalam pahanggo, bukan dalam mai sejahtera, tapi dalam lembaran yang ditulis oleh para malaikat. Tahniah kita ucapkan. Muslimin muslimat sekalian, hari ini hari Jumaat, malam tadi adalah malam yang begitu istimewa, dan payah untuk kita nak bertemu dengan seistimewanya malam tadi. Kerana malam tadi adalah malam Jumaat, dan malam tadi juga adalah malam Idul Adha, yang mana sangat jarang berkumpul serentak malam Jumaat dan malam Idul Adha. Yang mana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku telah mengkaji banyak hadis dan aku dapati ada 5 malam doa yang sangat mustajab, diterima oleh Allah. Apakah malam tersebut? Fi lailatul Jumu'ah, wa lailatul adha, wa lailatul fitri, wa awwal lailati min Rajab, wa lailah nisfu min Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, yang aku dah kaji adalah pertama sekali doa mustajab, doa malam Jumaat, kemudian doa malam Idul Adha, kemudian doa malam Idul Fitri, kemudian doa malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima doa pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa ana astahibu kullu ma hakaitu fi hadhihi al-layali min ghairi an yakuna fardan. Dan aku menganjurkan supaya semua jenis amal soleh dilakukan pada malam-malam tersebut selain daripada amalan fardu. Jadi beruntunglah kalau tuan-tuan pada malam tadi, malam Jumaat, malam Idul Adha, bertakbir, berzikir, beramal ibadah, dapat 2 fadilat serentak, iaitu fadilat malam Jumaat dan fadilat malam Idul Adha. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan tazkirah ringkas kita tengah hari ini, ingin kita bawakan satu topik mudah-mudahan bermanfaat, iaitu mari kita kenali pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Kata para ulama, pintu surga ini berdasarkan satu hadis, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, fil jannati thamaniyatu abwabin. Kata Nabi, surga itu ada 8 buah pintu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apakah 8 pintu itu? Pertama, pintu semayang atau pintu solat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu ar-rayyan. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu al-aiman. Yang ketujuh, pintu al-kazimin al-ghaiza wal-afina anin nas. Dan yang ke-8, pintu zikir ataupun pintu ilmu. Nama-nama pintu ini ada disebutkan
oleh baginda Nabi SAW. Ada 4 pintu disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah. Nabi bercerita, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun. Kata Nabi, siapa yang berinfak sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga, hei hamba Allah, inilah kebaikan. Ulama membahaskan hadis ini. Kata Al-Qadi, sebagaimana dia menukil pandangan daripada Al-Harawi, makna zaujain ini adalah sepasang harta. Artinya kita sedekah sepasang-sepasang. Kalau kuda 2 ekor, unta 2 ekor, sejadah 2 helai, dia sepasang-sepasang. Mesin pengimbas 2, dia sedekah 2-2. Dia ada satu pintu khas untuk orang-orang ini. Sedekah 1 pun boleh pahala, tapi tak boleh challenge orang yang sedekah sepasang. Kemudian Nabi sambung, faman kana min ahli salati du'iya min babis salati. Dan orang yang suka semayang, maka dia akan dipanggil dari pintu semayang. Jadi tuan-tuan yang baru lepas semayang, tuan-tuan telah pun dipanggil oleh pintu semayang. Dengan syarat, kata Nabi, inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'alam yatim ruku' wa la yatimmu sujud wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku'. Kata Nabi, ada orang dia semayang 60 tahun, tapi sikit habuk semayangnya Tuhan tidak terima. Sahabat pelik, kenapa pula? Kerana dia sepatut menyempurnakan rukuk, dia tidak sempurnakan rukuknya. Patut dia menyempurnakan sujud, dia tak menyempurnakan rukuknya. Dalam riwayat lain, boleh jadi dia sempurna rukuk, tidak sempurna sujud. Dia sempurna sujud, tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi kita semayang-semayanglah mengikut law ataupun undang-undang yang Nabi dah ajar. Selesai. Kemudian Nabi cerita, wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Orang yang termasuk ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Kemudian wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan orang yang termasuk ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Cuma kata ulama, barang perlu diingat, pintu ar-rayyan, pintu ini untuk orang yang rajin puasa, iaitu puasa-puasa yang tidak wajib. Kalau puasa bulan Ramadan sahaja, tak dapat. Sebab itu memang kena buat. Yang dapat ni orang yang rajin puasa sunat. Puasa Isnin Khamis, puasa Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 10 Zulhijjah. Orang macam ini yang dapat pintu rayyan. Baik itu bila bulan Ramadan ada penceramah-penceramah yang bercerita, kita yang puasa ni semua dapat pintu ar-rayyan. Tak, ar-rayyan ni untuk orang yang rajin puasa sunat. Orang yang puasa Ramadan adalah pintu-pintu yang lain, tapi tidaklah pintu utama, barangkali pintu belakang, pintu begitu-begitu sajalah. Dia special untuk orang yang rajin puasa sunat. Dan Nabi cerita lagi, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan orang yang suka bersedekah akan dipanggil mengikut pintu sedekah. Jadi bayangkanlah betapa mulianya kita dapat masuk pintu-pintu yang khas. Macam masjid kita ni, ada banyak pintu, 4-5 pintu. Tapi tak semua orang boleh masuk pintu yang khas. Pintu yang khas ada di belakang. Kita panggil pintu laluan, ke bawah duli tuanku. Tapi ada juga orang kadang-kadang dapat keistimewaan lalu pintu itu. Apa sebab? Adalah sebab-sebab khas dan macam-macam lagi. Sama juga surga. Surga banyak pintu. Tapi dengan memasuki pintu yang khusus, itu aksen lah kita nanti di surga. Lain pintu daripada orang lain. Dan barang perlu diingat, surga ni jarak pintu dengan pintu dia umpama langit, jaraknya antara Mekah dan Busra. Daun pintunya saja. Nabi pernah cerita kepada Abu Hurairah, wallazi nafsu Muhammadin biyadih innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Demi Allah, kata Nabi, pintu surga ni daun pintu saja. Antara satu daun dengan satu daun, jaraknya adalah antara Mekah dengan Busra, kata Nabi. Mekah kita tahu, Busra ni duduk di selatan Syria sekarang.
Bayangkanlah Mekah ke Syria kat 3,000 kilometer untuk satu pintu saja. Jadi itu 4 pintu yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang kelima kata ulama, pintu yang kelima nama pintu Al-Aiman. Pintu Al-Aiman ni disebutkan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Nabi bercerita tentang syafaat yang Nabi akan sediakan. Kata Nabi, Allah Ta'ala beritahu pada dia, Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Kata Allah pada Nabi Muhammad, suruhlah umatmu masuk ke surga guna pintu aiman, yang mana laluan ini tanpa hisab. Maknanya masuk surga tanpa melalui pemeriksaan SOP, tak ada. Tidak cek suhu, tidak cek sejadah, tidak cek apa-apa pun. Lalu saja. Pintunya nama Al-Aiman. Abwabil jannah wahum syuraka'un nasi fima siwa zalika minal abwab. Dan kata Allah Ta'ala, dan pintu itu adalah pintu yang istimewa di antara pintu-pintu surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika dia mensyarahkan hadis ini, pintu ini khas untuk orang yang masuk surga tanpa hisap sahaja. Itu laluan dia, special lane untuk dia. Sebagaimana Nabi pernah sebut, ada umatku dapat keistimewaan masuk surga tanpa pemeriksaan pun. Wa'adani Rabbi Azza wa Jalla ayudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala azabin min kulli alfi 70,000. Kata Nabi, Allah berjanji pada saya, seramai 70,000 orang daripada umat saya akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tak ada pemeriksaan. Dan dari setiap 1,000 orang daripada jumlah itu, dia boleh bawa pula 70,000 orang lagi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan ulama hadis, antaranya Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih dan sanadnya hasan. Makanya berdasarkan hadis ini, Nabi boleh bawa 4,900,000,000 orang masuk surga tanpa pemeriksaan SOP. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Antara syaratnya kata ulama, kalau nak masuk surga tanpa hisab, allazina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim tawakkalun. Hadis Bukhari, kata Nabi syaratnya, pertama jangan yatatayyar, menganggap tiarah. Tiarah ini macam mana kalau kita selalu menganggap benda-benda ni ada suwi, coy, malang. Itu tak boleh. Macam rakan-rakan kita penganut agama lain, dia percaya sangat benda-benda macam tu. Nombor 4, tak boleh, ni coy, mati, ini nombor 4. Kita tak ada. Setengah bangunan, tingkat 4 tak ada. Tingkat 3A dia tulis. Tingkat 13 tak ada. Dia takut kan dengan nombor. Tapi sekarang budaya ni jangkit orang Melayu bersama ke dah. Takut yang nombor 4 tak ambuh. Beri nak nombor 8, nombor 9. Berdoa lantak nombor apa. Ada satu kedai aksesori kat stadium. Orang tu datang nak buat pelik. Tanya apa nombor pelik? C berapa? Nombor dia 4444. Cina tu, ayah coy, ini nombor 4 kali mati. C 4 kali mati. Budak dia jawab, mu bodoh. Ini orang kaya kaki bersilang. Betul juga nombor 4 tu macam orang duduk kaki bersilang, kata dia. Kita tak boleh ada kepercayaan benda ni sial, benda ni malam, benda ni suwe, tak ada. Semuanya rahmat Allah belaka. Wala yastarqun, jangan orang suka cari jampi serapah, tak dibenarkan. Dia tak layak. Sakit berubat, ataupun cari orang yang guna ayat Quran, orang yang minta doa. Ini tah mentera apa dibaca panggil jin tak betul. Di Wadi Manikam. Mana ada orang doa di Wadi Manikam zaman ni? Tak boleh cari. Dan wala yaktawun. Yaktawun ni satu jenis pengubatan. Kai dia panggil, menggunakan besi panah. Tapi sekarang ni zaman ni dah tak ada lah. Zaman dulu ada, zaman Nabi. Selesai. Pintu yang keenam kata ulama, namanya pintu Al-Qazimin Al-Ghaith Wal-Afina Anin Nas, iaitu pintu untuk orang-orang khas yang mudah, yang dia pandai menahan marah.
Dan juga dia suka memaafkan orang lain. Apa ada satu pintu khas. Kita ni bila nak marah, tahan marah. Ada pintu khas untuk kita di syurga. Kalau ikut kegerang, nak terajar je orang ni, kurang ajar sangat. Tapi kita tahan. Fikir panjang, kelahi karang sampai babik keluarga. Walaupun boleh nak lawan, kayaknya mikir panjang. Orang macam ni Allah sedia satu pintu khas untuk dia. Hadis daripada Rawh bin Ubadah dan juga Ash'as daripada Hasan Basri, ada satu hadis secara mursal Nabi menyebut, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an mazlamatin. Sesungguhnya kata Nabi, Allah pasang satu pintu di syurga dan tak akan boleh dilalui kecuali orang yang atas dunia dia suka maafkan orang. Dia jenis mudah berlapang dada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Al-Qadhi Iyad, pintu-pintu syurga lainnya ada disebutkan dalam hadis lain, seperti pintu taubat, pintu redha dan macam-macam lagi. Dan ada juga yang disebut pintu haji, pintu zikir, pintu ilmu dan macam-macam. Tetapi pintu yang Qazimin al-Ghaiza, ini pintu istimewa juga. Sebab yang masuk bukanlah orang yang banyak amal ibadat, bukanlah alim-alim besar, serban besar, dai hitam, tak. Orang ni dia jenis penyabar. Jadi kita kalau dah berumur-berumur ni, eloklah tahan sabar. Ni makin tua makin samsen, tak payahlah. Dah berumur-berumur ni, zaman muda habis lah. Zaman muda dulu lain, terajar orang je kerja, nampak orang. Dah berumur ni, eloklah banyak menahan sabar. Sabar, dapat satu pintu dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi nak memberi galakan pada kita. Nabi bercerita, nanti ada satu orang umat aku, sebanyak-banyak pintu syurga, dia ni punya special, dia boleh masuk dari mana-mana pintu dia nak. Mana kita cerita tadi 8 pintu. Kalau kita hak kuat puasa, masuk pintu puasa. Kita kuat semayang, masuk pintu semayang. Kita tahan sabar, masuk pintu tahan sabar. Ada satu orang, dia ada kad all access. Kad dia boleh buka semua pintu. Special orang ini. Siapa orang ini? Ada satu riwayat Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat, man anfaqa zawjaini min syai' min al-asya' fi sabilillah du'iya min abwabi al jannah ya Abdullah hadza khair. Nabi cerita, nanti dia siapa yang bersedekah di jalan Allah, nanti akan dipanggil dalam syurga, hei hamba Allah, inilah pintu untuk kamu yang suka bersedekah. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa suka semayang, masuk pintu semayang. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa suka jihad, masuk pintu jihad. Nabi cerita sampai habis. Sampai orang suka puasa, dia akan masuk pintu Rayyan. Tiba-tiba faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar pun dia bertanya, ma ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwabi min daruratin wa qala hadha yud'a minha kulliha ahadin ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar Nabi bercerita pintu-pintu syurga ini lantas bertanya, ya Rasul, bagaimanakah seseorang itu dipanggil daripada setiap pintu? Macam mana cara memanggilnya? Dan adakah mungkin ada orang dia boleh masuk semua pintu syurga ya Rasulullah? Bila ditanya Nabi, boleh tak ada orang yang boleh masuk semua pintu? Nabi jawab, na'am, ya, akan ada orang yang boleh masuk semua pintu. Wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Maka kata Nabi, dan aku benar-benar berharap engkaulah akan termasuk orang itu. Ulama bahas hadis ini, kenapa Nabi sebut Abu Bakar antara calon-calon yang dapat kad all access, boleh masuk semua pintu? Ada satu riwayat yang lain, pernah Nabi SAW berkumpul dengan sahabat, lantas Nabi bertanya, man asbaha minkumul yaum sa'iman. Kata Nabi, siapa pagi ni dia puasa, angkat tangan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar angkat tangan, saya puasa ya Rasul. Orang lain tak puasa, dia seorang puasa. Nabi diam. Nabi tanya lagi, faman tabi'a minkum yawman janazatun. Siapa yang hari ni dia dah pergi ngiring jenazah, dia ngiring jenazah. Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasul. Orang lain tak, dia seorang. Nabi tanya lagi, faman at'ama minkum yawm miskinan. Siapa yang ini dah beri makan orang miskin? Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah. Orang lain tak, dia buat dulu. Nabi tanya lagi, faman ada minkum yawm maridan.
Siapa yang hari ni dah pergi ziarah orang sakit? Ana ya Rasul. Mu lagi. Orang lain tak ada orang lagi yang sempat buat. Faqala Rasulullah, majtama'na fi amri illa dakhal jannah. Siapa hak dalam satu hari berkumpul semua amalan yang aku tanya tadi, dia masuk surga dari mana-mana pintu dia hendak. Bayangkanlah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam masa sehari saja dia boleh buat macam-macam amalan. Macam kita pagi ni, apa amalan terbaik kita buat? Sembahyang raya lah paling baik lagi ni, tak ada lah. Sembahyang raya yang dapat jumpa mak ayah, dapatlah pahala ibadat, berjumpa orang tua, bersalam dan macam-macam. Tapi Abu Bakar, dia dalam masa setengah hari saja, dia boleh puasa, ngurus jenazah, boleh beri makan orang susah, dia boleh pergi jenguk orang sakit dalam masa satu hari. Maka muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berfikir macam mana kita nak masuk surga dalam keadaan all access card ini. Memanglah susah, tapi antara cara paling mudah, buatlah amalan yang boleh menjadi legacy yang panjang. Cara paling mudah adalah memberi sedekah ataupun bantuan. Bantuan ni maknanya memberi derma. Dia kadang-kadang kita kempen pada orang untuk sedekah dan macam-macam, tapi kita kena pandai memilih macam mana nak buat sedekah yang sedekah itu jangka masa panjang. Ada satu riwayat ni, kita nak bagi semangat untuk kita nak cari bekalan di akhir zaman nanti, di akhirat nanti. Nabi pernah masa dia pindah ke Madinah Al-Munawwarah, orang Islam mengadu masalah bekalan air kurang. Sebab air yang terawat ini dikawal oleh orang Yahudi. Jadi bila Yahudi yang jaga air, dia jual pun harga Yahudi juga. Jadi orang Islam komplain pada Nabi, ya Rasul, susah kita macam ni, air bersih tak ada, gini-gini, beli bapak mahalnya. Maka kata Nabi, may yashtari bi'urumata fayakuna dalwuhu fiha dila'il muslimin bil khairin lahum minha fil jannah. Beginilah kata Nabi, siapa di antara kamu semua yang dapat beli telaga rumah itu. Ada satu telaga tu nama Raumah. Dalam bahasa Arab sebut Raumah. Telaga ni telaga yang paling cantik airnya. Siapa yang boleh beli telaga ini, niatkan nak tolong orang, aku doa setiap kali orang ambil air, selama itulah dia dapat pahala sampai bila-bila. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi para sahabat bila dengar peluang begitu, mereka berlumba-lumba nak beli telaga. Tapi telaga ni owner dia orang Yahudi. Tobat dia tak nak jual. Datang seorang, saya nak beli. Oh tak, saya tak jual. Datang seorang, saya tak jual. Sampai dia tulis besar-besar depan rumah dia, la abi'al ma' lil muslimin. Saya takkan jual pada orang Islam. Dia tulis begitu. Tak nak jual. Jadi dalam ramai-ramai ketika itu ada satu orang sahabat Nabi, iaitu Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman ni, dia ni sahabat Nabi yang kanan, orang kaya. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Tapi cerita dia, kekayaan dia tu tak timbulkan sangat, sebab dia adalah seorang ahli politik. Jadi orang politik dia kaya, jadi fitnah kalau kita cerita kekayaan dia. Tapi memang dia kaya betul. Osman bin Affan dia lebih kaya pada Abdul Rahman bin Auf. Masa mula-mula hijrah ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf mana ada duit? Dia kan pinjam RM50 dia beli unta. Abdul Rahman bin Auf masa di Madinah, dia kulu kile baru nak daftar syarikat SSN. Osman dah beli telaga dah zaman itu. Punya kaya Osman bin Affan. Osman ni menantu Nabi. Kelebihan dia ni Nabi sebut Osman ni, wahai Osman, kata Nabi, malaikat malu dengan kamu. Sebab dia ni seorang gentleman, budiman, soft spoken, cakap lemah lembut. Dia pandai berdiplomasi. Orang politik, mulut manis. Dia pandai bercerita. Pandai tak pandai, dia dua orang anak Nabi jadi isteri dia. Terror tak terror. Kita kahwin dengan anak Tok Guru, tak dapat. Dia anak Nabi dua orang kahwin dengan dia. Ruqyah dengan Umi Kulsum. Punyalah pandai bercakap. Osman pergi jumpa Yahudi sekejap je. Dia kata, pakcik, ni ada hajat, tak payah. Kalau setakat nak beli telaga, pergi balik. Oh, tak nampak signboard besar.
Sabar dulu pakcik, dengar saya punya proposal dulu. Bagi saya 2 minit je. Gini pakcik, saya tak nak beli semua. Telaga ni kita JV lah. Saya beli separuh. Separuh lagi pakcik punya. Jadi saya pakai 3 hari, pakcik pakai 3 hari. Macam milik pakcik, macam saya pajak sajalah. Sewa begitu. Pakcik Yahudi nampak munasabah, kata menarik juga idea awak. Mana saya barang saya, ya katanya. Jadi Osman bin Affan pun tanya, pakcik nak jual berapa ke saya? Separuh telaga ni. Kata Yahudi, nama pun Yahudi, saya jual ke awak 10,000 dirham. Tuan-tuan, 10,000 dirham, 1 dirham RM70. 1 dinar 4.5 gram emas bersamaan RM739. Dia jual harga separuh telaga RM700,000 nilai sekarang. RM700,000. Bapak mahalnya Yahudi. Dia bayang dia letak harga tinggi, Osman tak mampu beli. Kawan letak 10,000. Apa macam? Osman bin Affan kata, ni harga mati dah ni, tak boleh bincang lah. Tak ada dah, 10,000 lah. Tak apalah pakcik. Pakcik punya pasal, saya beli 12,000 dirham. Dia up pula lagi 2,000. Terduduk pakcik tu. Ini orang ada duit. Kalau kita tobat minta kurang, bos 10 bagi 8 dah lah, kira apa separuh. Tak. Osman nak tunjuk dia ada duit. Good paymaster. Saya beli 12,000. Mana kat RM840,000. Pakcik tu suka lah bagi 2. Panggil lawyer ke maknanya, mati stamp, buat surat perjanjian elok-elok lah, hitam putih. Lalah dia pun beli. Beli, dia buat pengumuman. Orang Islam, siapa nak ambil air, ambil hari aku punya hak 3 hari tu. Hari keempat kau jangan pergi ambil. Itu Yahudi punya. Jadi orang Islam siang malam pergi ambil air 3 hari betul-betul. Bila tiba giliran Yahudi, dia tengok air dia tak laku. Sudah. Seminggu baru dia tengok, rupa Osman dia wakahkan pula untuk orang Islam. Marah pakcik ni, panggil Osman. Awak menipu katanya. Saya menipu apa? Kita ada hitam putih. Tak ada kata pun saya tak boleh bagi ke orang. Ni ada kan ni. Tapi Osman ni dia pandai memujuk. Dia kata ginilah, Tuan ni dah pencen dah, anak dah besar-besar. Niaga buat benda cari duit. Kalau saya lah bagi hari tu 12,000, patut saya dah berjalan lah. Naik kapal cruise pergi Krabi, Phuket mana berjalan. Cari duit buat benda. Enjoy je tua-tua ni. Esok mati tinggal duit banyak, anak kelahi siang malam. Biar tak payah, jalan je lah. Ginilah. Separuh pakcik punya, saya beli je lah. Saya pakcik asal nak jual mahal-mahal, saya beri 8,000 dirham. Cukup. Harga mati, tak ada bincang lah. Pakcik dapat duit, pakcik pergi berjalan. Pakcik ni mikir-mikir, Osman pujuk-pujuk. Akhirnya, jual 8,000 dah. 8,000 dirham pun kat setengah juta tuan-tuan. Akhirnya, pakcik tu setuju. Jual telaga tu dengan harga, nilai kita lah, 1.4 juta harga sekarang. Telaga saja. Tuan-tuan, buat perigi kat Kemboja baru RM2,175. Itu pun bagi 15 bagi Osman bin Affan, bapak banyak duit. Dia boleh beli juta perigi. Tapi yang saya nak bawakan adalah berkat. Osman bin Affan dia niatkan, telaga ni kawan beli, bukan untuk kawan makan. Siapa nak ambil. Dia tanam keliling telaga tu, ada 1,550 pokok kurma. Dia niat siapa nak makan lah. Selepas dia meninggal, pokok kurma ni mengeluarkan hasil yang begitu enak sekali buahnya. Memang ramai orang nak. Jadi berebut orang. Dan yang jadi kita takjubnya, sampai sekarang pokok-pokok kurma ni masih berbuah lagi. Sampai sekarang. Jadi kerajaan Arab Saudi, orang dah ramai permintaan tinggi, sedekah yang nak beli. Akhirnya Kementerian Wakaf Arab Saudi buka satu akaun bank. Masukkan hasil daripada jualan kurma dalam akaun bank. Osman bin Affan lah satu-satunya orang dalam dunia yang dah mati 1,000 tahun. Akaun bank ni masih masuk duit sampai sekarang. Tak pernah keluar. Masuk. Punya kaya Osman bin Affan. Dan duit dia tak pernah habis. Beberapa tahun lepas, kerajaan Saudi, Kementerian Wakaf, beli pula satu tanah sebelah Masjid Nabawi. Dia buat pula satu hotel 5 bintang. Satu syarikat hotel dari antarabangsa sewa pula hotel tu 5 bintang. Keuntungan setahun 50 juta. Masuk lagi akaun dia. Duit dia tak pernah habis sampai sekarang. Dan telaga tu masih ada sampai sekarang. Nanti kalau dah musim-musim COVID dah selesai, cari masa pergilah ke Bi'run Osman, 6 km dari Masjid Nabawi. Kita tengok sendiri. Ini berkat orang sedekah. Baik itu marilah kita fikir
benda kita nak bantu orang kampung kita, masyarakat kita, yang benda tu boleh kekal sampai bila-bila. Ni sama-samalah kita cari ikhtiar dan fikirkan. Saya ingat buat perigi ni satu amalan yang sangat baik. One time pun ada masa tak ada air, eloklah kita bantu buat di mana-mana. Jadi Bi'run Osman, dia ada rezeki pergilah. Mana tahan taksi cakap Rofin Bi'run Osman, semua orang tahu. Yang cakap Kelantan dia tak apa, Rofin Bi'run Semeh, ada semeh gapo dia semeh. Tak ada semeh dino. Bi'run Osman. Jadi banyak nak terangkan tapi masa kita pun tak mengizinkan. Sekadar itulah saja sembang-sembang tazkirah pada tengah hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.